Buat pergi mana cikgu tak ingat. Oh, okey dah rekod dah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan teruskan untuk topik bab 2 asas nombor, di mana standard pembelajaran kita akan membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai aras. Okey. So kita tengok sikit, ingat tak lagi beberapa perkara, kita buat ulang kaji sikit lah sebelum kita masuk. Ini hari apa? Rabu. 10 hari bulan. Cikgu kena apa hari Jumaat kan lepas ni? Esok tak ada kan? Kita tak ingat jadual? Okey, dalam asas nombor yang kita belajar sebelum ni, kita belajar kita menukarkan asas nombor asas 10. Okey, kalau asas 10 pergi ke asas lain, awak kena buat apa? Teknik apa? Asas 10 ke asas lain? Teknik apa? Ingat tak? Allah Akbar, hampa ni. Pembahagian berulang. Yang 10 ke lain ni yang cerakin tu. Pembahagian berulang tu yang teknik K method. Yang tu pembahagian berulang. Teknik cerakin yang contoh kalau 45 asas. Okey, cikgu letak 45 asas 6. Okey. Asas 6. Asas 10 lah. Sekejap Flashback balik. So 45 asas 10, kalau cikgu nak tukar ke asas 3, kita nak buat apa? Dan 45 ni kita kena cerakinkan. 45 kan asas 3, bermaksud kita cerakin tu, kita kena darabkan dengan asas kuasa kosong. Dan tengoklah ada berapa, kalau sini 2 sampai kuasa 1 je lah. Lepas tu nak buat apa? Okey, belum K-method lah ni, selesaikan dulu. Hampa ni suka-suka hati je. Asas 10 pergi ke asas lain, teknik cerakinkan nombor tu. Cerakin nombor ni lah, maksudnya cerakin ni kan kita asingkan nombor. Di mana setiap nombor tu kita kena darabkan dengan dia punya asas kuasa mengikut nilai tempat dia. So macam ni 3 kuasa 01 darab 5 kita dapat 5 kat sini kan. And then kalau 3 kuasa 1, 3 darab 4, 12. So semua ni 2 ni ditambah kita dapat 17. So bermaksud 45 asas 10 kalau ditukar ke asas 3. Okay, 45 asas 10. Maksudnya kita dapat 17 asas 3 di sini. Okay, bila kita tukar. And then perkara kedua kita belajar. Kalau ada kawan-kawan lain nanti nak masuk kan. Then yang kedua kita belajar menukar asas, contohlah asas M ke asas N. Okay, ni tak melibatkan asas 10. Kalau tak melibatkan asas 10, apa kita kena buat? Yang ni yang Kena ada 2 cara. Yang 2 cara tu, di mana kita guna teknik K method. Sebab asas M ni sebelum ditukar ke asas N, kita mesti tukar dulu ke asas 10. Yang ni yang dipanggil K method. So yang ni sebelum lalu ke atas, kita kena buat dahulu, tukar ke asas 10, baru kita tukar ke asas yang dikehendaki. Yang ni adalah kita guna K method. Teknik K method tu teknik lah. Okay, kita guna K method. K method tu yang kita guna apa? Kita mengira menggunakan apa ya? Kalkulator. Kita tekan apa? Apa per apa tu. So ingat tak ni?
Ingat cikgu? Khairul, Ainur, Alida? Ingat. Okey, cik ingat bagi latihan tu kita tengok. Okey, and then kita belajar apa pula? Yang ketiga. Yang ketiga, asas 2 ke asas 8. Dan begitu sebaliknya, asas 8 ke asas 2. So, hafal kan? Kan cikgu suruh hafal yang 3 nombor tu. Okay, kita mulakan dengan apa? Kita Kosong, 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 kosong. yeah, kita kosong, kosong, kosong. Okay, yang ni bermaksud kita nak tukar ke asas, ni bermaksud asas 2. Okay, sebab dia kita melibatkan nombor kosong dan juga satu. Lepas tu? Kosong, kosong, satu. Kosong, kosong, satu. Okay, Khairul? Ha? Halida ke? Nanti nak ni pula. 011. 011. Sebelum satu, nombor apa besar daripada satu yang ada satu kosong? 10 ke 11? 10. 10. So sebelum 011 tu mesti dulu lalu dekat 10. Jangan lalu terus 11. Dan barulah boleh 11. 1, 10, 11. Okey, lepas tu paling tinggi atas daripada 11. Nombor apa? Yang melibatkan digit 1 dan 0. 0 dan 1. Bolehlah Anissa pun kalau nak jawab. Iman? 100. Yes, 100. Lepas 11, 100. Lepas 100? Besar sikit daripada 100? 101. Yes, 101. Lepas tu? 110. Yes, 110. Lepas 110, barulah 111. 111. Okey? So bermaksud ini kalau dalam asas 8 dia adalah kosong. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So katakan dia suruh tukar 10110101111. So ni asas 2. Bila kita nak tukar ke asas 8, kita kena kita kena buat separator. Kita kena buat pembahagi berapa? Daripada belakang nak kira berapa-berapa? 3. Okay, kita kira Kena 3. bagi kepada 3. Yes, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2. Okay, kita bubuh sendirilah kat sini. So, 111 ni kalau dekat asas 2 dia adalah, kalau dalam asas 8 dia adalah 7. 7. So, sini 7. Sini 4. Yang ni 6. Yang ni 0102. 2. So, bila kita tukar dia akan jadi asas 8 di sini. Okey? Boleh di situ? So, begitu juga. Okey, yang ni asas 2 ke asas 8. Katakan satu, kita tukar. Okay, 1, 7, 5, 3. Okey. Siapa baru masuk? Okey, siapa tu? Mana dia? Jadi mesti ada orang masuk kan? Okey. So yang ni asas 8. Macam mana kita nak tukar ke asas 3? Asas 8 nak tukar ke asas 3. Bermaksud setiap nombor ini kita cari yang belah sini lah. Dia punya asas 2 dia berapa. Okay, kalau 3 berapa? 3 adalah 011. So 011. 5 ni berapa? 5 adalah 101. 101. 7? 111. 1? 001. Okey, 001 kita tak payahlah tulis 001, kita tulis Kita 1 ambil 1 je.
Yes, so yang ni akan jadi asas 2. Yang ni bila ditukarkan ke asas 2. Okey kat situ nah. Okey, kita dah ulang kaji yang 4 ni. So untuk hari ni nampaknya masuk pun tak ramai, kita teruskan juga. Kita nak membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai aras. Macam mana kita nak mengira lah. Kita bagi contoh. Yang ni senang je, penambahan penolakan. Kita tambah je macam biasa. Okey, kita tengok contoh A tu. Diberi 110 asas 2 tambah dengan 111 asas 2. Okey. So kalau kita tambah 0 tambah 1, nak tanya juga. 0 tambah 1? 1. 1. Adakah 1 ini kurang daripada 2? Adakah dia dalam asas 2? Dalam asas 2. So bila Kurang. dia kurang daripada asas 2, kita tulis sahaja nombor dia sebab dia kurang daripada 2. Okey, 2. 1 tambah 1. 2. Okey, bila 1 tambah 1, kita tak boleh letak 2 di sebelah sini sebab 2 sama dengan 2. So dia bukan dalam asas 2. So apa awak perlu buat? Okey, apabila 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Awak perlu tolak dengan 2. Kenapa kena tolak dengan 2? Sebab asas 2. Kalau dia ni asas 10, so kena tolak dengan berapa? Asas 10. 10. Kalau 7, kena tolak 7. Okay, kenapa 2 kat depan ni? Macam mana boleh dapat 2 kat Cikgu. depan ni? Ni 1 tambah 1. Okay, 1 tambah 1, 2. 2 kita tak boleh tulis sebab dia sama dengan asas 2. So kita perlu lakukan satu pengiraan di luar. Okay, tunggu sekejap Okay, Fatihah masuk. Okay, Eugene. Hi Eugene. Hi Fatihah. Okay, Eugene dan Fatihah, sekarang ni kita tengah buat bagaimana cara untuk, baru je start, mengira dan menambah untuk, mengira dan menambah dan menolak. Tapi sekarang kita pergi dulu kepada menambah. Okay, so yang ni kita tulis je macam biasa. Kita buat je dalam bentuk lazim dan ada asas di tepi dan kita tambah macam biasa. 0 tambah 1 kita boleh dapat 1. So bila 1 ni kurang daripada asas 2 kita tulis sahaja. Tapi apabila sebelah sini 1 ditambah dengan 1 kita tak boleh tulis 2 sebab dia dah sama dengan asas. So awak perlu lakukan penolakan dengan asas apa. So 2 tolak 2 sama dengan 0 kat sini. 0. Okay. Apabila awak melakukan suatu pengiraan di sini, okay, so yang ni 0 kan? So 0 kita tulis kat sini. Awak perlu menambah 1 untuk di bahagian atas dia. Boleh tak? Okay, maksud cikgu kat sini, okay, bila kita ada je proses satu penolakan di luar daripada sini, bermaksud awak perlu tambah 1 di sebelah kiri dia. So yang ni kalau tambah semua ni berapa? 1 tambah 1 tambah 1, 3. Boleh tak nak tulis 3? Tak Tak boleh. boleh. So kita akan lakukan pengiraan di bawah ni, di tempat lain lah. So 3. Jadi 3 tolak 2. 3 tolak 2 sama dengan 1. So jawapan ini kita letak 1. Okey, bila kita dah buat je satu proses kat sini, bermaksud awak perlu buat apa dekat sebelah kiri dia? Perlu letak tambah 1. So kita akan letak tambah 1 ni kat mana? Dekat depan dia. Sebab depan ni dah tak ada pengiraan. So inilah jawapan untuk 110 tambah 111. Okay, kita tengok contoh lain. 673 asas 8. Kecil-kecilkan sikit dulu. Okay, B. Okay, untuk B pula. 673 asas 8 ditambah dengan 175 asas 8. So, kita tambah. Kita tambah skala rendah tu. Apakah suka tambah macam ni? Bila lagi kan? Okay, so. Tambah sat kat cikgu? 3 tambah 5? 8. Boleh tulis tak 8?
Tak Tak. boleh. Kalau tak boleh nak buat Kena apa? tolak dengan Buat pengiraan kat 8. sini. Okey, tolak dengan 8. Buat pengiraan di tepi. 8 tolak 8? Kosong. Kosong. So bermaksud kosong kat sini. Bila dah ada yang ni nak buat apa ni? Kena tambah 1. Yes, Untuk kena max. tambah 1 di atas. Sebab dia ada pengiraan di tepi letak atas lah. Kalau tak ada kita letak je sebelah kiri dia. Boleh faham? Okay, next. Boleh. Tambah semua dapat berapa? 15. Dapat 15. 15 So, tolak 8. yes, good. 15 tolak 8 berapa? Ha? 7. 7. 7 ha? Okey, 15 tolak 8, 7. Tapi sekarang ni, lah kenapa kita, betul lah. 7, 7, 14. 14. Okey, betul. 15. 15 tolak 8 sama dengan 7. Okey. So 7, kita boleh tulis tak kat sini? Boleh. Okey. Boleh So, sebab 17 tak melebihi 8. So dah ada satu proses ni. Nak buat apa? Tambah 1 di atas pula. Petak-petak tambah 1 ni tak payah buat pun tak apa. Benda-benda ni kalau awak dah mahir tak payah buat. Awak terus tambah macam biasa. Ini sebab cikgu terangkan macam mana boleh dapat benda-benda ni. Okay. So sekarang 6 tambah 1 tambah 1 adalah 8. So boleh tulis 8 tak? Tak boleh. So macam mana? So 8 tolak 8 sama dengan kosong. So kosong kat sini. Lepas tu? Tambah 1. 1 kat depan dia. Okay. Kalau dah mahir tak payah dah buat ni saja je cikgu buat macam ni supaya awak lebih nampak kenapa kena tambah 1 di hadapan. Kenapa kena tolak dengan 888 sebab dia asas 8. So this is your answer. 1070. Senang tak? Senang tak? Senang. Okey. Senang sangat-sangat. Kan. Untuk soalan C. Tolong kira set hampa semua sendiri. Soalan C apa tak? 1837. 1837 tambah 765. Alright. 765. Okay, asas 9. Sila kira di kertas masing-masing. Berapa awak dapat? Bagi tahu cikgu jawapan dia. 1 minit dari sekarang. Oh, Daniel Syahir. Daniel Syahir okey tak? Sempat tak dengar cikgu ajar cara nak menambah tadi? Dengar. Tempat Dapat. Dapat. Okey, kita dah kira berapa awak dapat. Eugene, apa jawapan awak? Dapat tak? Dah buat lagi tu. Okey. Kira-kira. Okey, siap dah cikgu. Okey, berapa awak dapat? Saya dapat 2713. 2713. Asal 9 lah kan awak dapat? Okey, so jom kita check jawapan. Yang lain dapat sama tak macam Iman? Okey, 7 tambah 5. Berapa? 12. 12 tak boleh letak sini. So 12 kena tolak 9. 12 tolak 9 dapat? 3. 3. So kita letak 3 kat bawah. Asal 9. So bila dah ada satu proses kat sini kena letak 1 di atas. So 6 tambah semua ni. 6 tambah 3 tambah 1 kita dapat 10. So 10 pun tak boleh. So 10 jawapan tadi kita kena tolak dengan 9. So kita dapat 1 di sini. So kita letak 1 dia punya baki dia. So bila dah ada satu proses di sini kita perlu letak 1 di atas. So 8 tambah 7 tambah 1 adalah 16. So 16 tolak 9 dapat 7. So dapatlah 7 di sini. 1 dah ada proses 1 di sini maka kita letak 1. 1 tambah 1 2.
Alright, tepat jawapan Iman. Tahniah. Right? Yang lain sama tak? Dapat macam Iman? Sama. Right, cikgu. Alright, good job. So kita terus penambahan ni buat sendirilah sekejap lagi, buat latihan lah banyak-banyak. Okay, seterusnya kita tengok pada penolakan. Maksudnya macam mana kita nak melakukan proses penolakan. Kita tengok contoh untuk soalan A. 4005. Asas 6. Tolak dengan 325. Tolak pun sebenarnya proses yang sama juga. Okey, 5 tolak 5. Kosong. Kosong. Nak buat apa-apa tak? Kosong ni, nak kena buat apa-apa proses tak? Tak ada kan? Sebab dia kurang Tak ada. daripada 6. Okey, kosong tolak 2. Okey, kalau dalam asas 10, awak akan pinjam berapa? Kalau dia pinjam, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 10, betul tak? Betul. Kalau kita tolak biasalah, okay, 4005 tolak 325. Kalau kita tolakkan macam biasa yang tak ada asas, maksudnya dia asas 10 kan. 5 tolak 5 kosong. Yang ni tak boleh, ni jadi 10 kan. Tu yang ni kita pinjam jadi 9 kan. Ni jadi 3. 10 tolak 2, 8. 9 tolak 3, 6. So yang ni dalam asas 10. Yang kita buat selama ni macam biasa. Tapi sekarang bila melibatkan 6, kita tak boleh pinjam 10. So kita pinjam berapa? Nak pinjam berapa? Agak-agak awak. Ni asas 10. That's why dia jadi 10. So bila 6, bermaksud kita pinjam 6. 6. So maksudnya ini akan jadi 6. Ini akan jadi 9. berapa? Mana boleh 9. Awak pinjam 6 kan, dia asas 6. Dia akan jadi 5 lah. Okey? Dia tak boleh lebih daripada asas yang ada ni. So yang ni pinjam kat sini, yang ni kalau dah pinjam jadi berapa? Yang ni 3 lah. 3. Belum macam biasa. Dan kita tolak macam biasa. 6 tolak 2, 4. 5 tolak 3, 2. Yang penting apabila kita menambah atau menolak, jawapan kita mesti kurang daripada asas. Kalau lebih tu maksudnya jalan kerja kita salah. Boleh tak? Kalau tambah Boleh, kita kena cikgu. satu, kalau tolak kita kena based on asas dia. Okay, kita try yang second. Okay, untuk soalan B, 6, 2, 4, 1 asas 7 ditambah dengan 6, 1, 3 asas 7. So kita tambah, tambah pula. Tolak. Okay, buat Sat. Masing-masing. Cuba buat jawapan awak berapa. Mengikut kefahaman awak. Jawapan salah tak apa, janji kita mencuba. Berapa jawapan? Cikgu bagi seminit. Ataupun siapa yang dah dapat sebelum seminit, bagi tahu cikgu. What's your answer? Cubalah macam mana pun. Halida, dah siap dah Halida? Tengah kira lagi ya? Belum. Okey. Cuba kira bagi tahu cikgu jawapan awak. Yang ikut yang awak faham lah. Jawapan salah tak apa. 5 betul? Okey, tak tahu. Jom kita kira lagi. Okey, so Kiro dapat 5, 2, 2, 5. Moh kita check. Okey, so di sini kita nak tambah, nak tolak. 1 tolak 3 tak boleh kan? So kita kena pinjam. Nak pinjam jadi berapa ni? Maksudnya kita pinjam berapa daripada nilai 7. sebab ni? Kita pinjam 7. 7. So bermaksud 7 tambah 1, ni dah jadi 8 dekat sini. 8. Okay, good. So this one dah jadi 8 kat sini nah. Ni dah jadi 8. Yang ni akan jadi
3. 3 lah macam biasa lah sebab pinjam kan. Yang ni akan jadi berapa? Ni kalau potong ni kalau dia pinjam kat sebelah, ni akan jadi 8. 8. Sebab 2 tolak 6. Tak boleh. 9. 6. 2 tolak 2 tolak 6 tak boleh. Yes, kita akan pinjam kat sebelah. Kita pinjam berapa? Pinjam 6. 7. Kita pinjam 7 kan. So 7 tambah 2 ni 9. jadi 9 lah kat sini. Faham tak? Oh, Bila awak pinjam 7, yes. Tapi ada nilai kat sini, awak tambahkan dulu untuk jadi, so dia akan jadi 9 di sini. So 6 akan jadi 5. Okay, so 8 tolak 3? 5. 5. 3 tolak 2, 3 tolak 1, 2. Okay, 9 tolak 6? 3. 3. 9 tolak 6, 3 di sini, 5 dia turun. So Khairul salah kat sini saja. Tapi whatever pun good try. Right? Khairul? Okay. Bila awak pinjam tu, awak kena tambahkan apa-apa nilai yang ada. Dan jawapan kita pastikan dia mesti kurang daripada asas yang dicari. So, adakah perlu lagi contoh untuk penolakan lagi satu atau sudah? Sudah ke? Boleh ke? Boleh ke nak? Yang lain apa Cer? Okey tak? Boleh ke? Boleh je? Okey cikgu, boleh. Alright. Okay, good. So, kita tengok sikit bagaimanakah nak menyelesaikan masalah. Selalunya selesai masalah ni dia tambah tolak macam biasa je ataupun peratus ke apa ke. Tapi kita kena tukar lah. Okay. So kita tengok kat sini. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Betul ke cikgu saya soalan dia ni? Okay. Soalan A kat sini. Jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Okey. Tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. So awak kena buat apa untuk soalan A ni? Kena tambah. Okey, tambah apa dengan apa? Bilangan murid yang hadir ke Bas sekolah. dengan kereta. Okey, bas dengan Allah. So naik bas dengan naik kereta. Okey. Jadual diberi dalam bentuk yang ni. Data yang diberi ni dalam apa? Peratus. Dalam peratus. Dan diberi dekat sini 200 orang murid yang hadir ke sekolah. So apakah langkah pertama awak adalah mencari, okey, yang menaiki bas berapa peratus? 25% kan? So 25 per 100. So kita nak tahu bilangan berapa orang daripada 25%. Kita nak buat apa? Darab 200. Yes, darab 200. So kira Sat dapat berapa? 25 per 100 darab 200. Tekan kalkulator je. Oh Divya, okey. 50. Dapat 50 Okay, yang ni kita dapat 50. And then lagi satu adalah kereta. Kereta berapa? 40. Okay, so kereta 40. 40 per 100 darab 200. Tekan kalkulator. 80. Dapat 80. So, sekejap 4 lagi. Okay. So, macam mana? Dia nak jawapan dalam asas 4. Tentukan bilangan murid yang hadir. So, apakah dua nilai ni kita nak buat apa? 50 dan 80 ni. Kita nak buat apa dengan nilai dua ni? Tambah. Okay, kita tambah dapat berapa? So, this is your first step. First step, kita dapatkan dulu bilangan. Second step, kita tambah. 50 tambah 80. Berapa? 130. Ni dalam asas 10. Jawapan nak dalam asas? Nak asas Jawapan nak 4. dalam asas 4. So bermaksud sini teknik mana kita perlu guna apabila perlu ditukarkan asas 10 kepada asas 4? Cerakin. Yeah, good. Cerakin. So cerakin maksudnya kita pisahkan. So 1, 3, 0.
kita akan cerakin betul lah. Maksud satu asas 10 ni kita nak tukar ke asas 4. So kita perlu buat apa? Asas 10 ke asas 4 cerakin ke? Tolong fikirkan kat cikgu. 10 ke 4. Silap cikgu. K method 10 ke 4 kena guna K method. Yes, sebab apa? Sebab apa cikgu boleh tiba-tiba terfikir? Sebab sini asas 10 kan? 130 ni asas 10. So awak betul ke nak cerakinkan dengan asas 4 di sini? Nampak tak kat sini tak logiknya? Betul kan? So maksud kita tak boleh guna kaedah cerakin, kita kena guna kaedah K method. Okey, keluarkan kalkulator masing-masing. 130 asas 10 nak tukar ke asas 4. So bermaksud nak buat apa? 130 per 4. Bahagi per 4. So dapat berapa? 3/2, 1/2. 32. 3/2. Terkejut cikgu. 32, 1/2. Okey, lagi? Tekan lagi kalkulator. 32 per 4. Dapat berapa? 8. 8 je? 8, 0/2. Per 2 ke per 4? Ni, dia nak dalam asas 4. Okay, bila kita dapat per 4, yes. Apabila kita dapat suatu nombor bulat dekat kalkulator kita, bermaksud awak kena jadikan dia dalam bentuk nombor bercampur, dia akan jadi kosong. 8 kosong per 8 ni sebab kita dapat jawapan dekat kalkulator, and then kosong per bawah ni berpandukan kepada asas apa kita nak tukar. So sini asas 4 lah. Okay, seterusnya 8 bahagi 4. 8 bagi 4 dapat apa? Dapat 2. Dapat 2. So 2 0/4. 0/4. Okey, seterusnya 2/4. 1/4. 1/4 1/4. So sebelum kita ambil jawapan yang atas, kita perlu tengok dulu penyebut. Penyebut kita yang ini tak sama. Bila tak sama, kita perlu darabkan dengan nak bagi 4, nak bagi sama, kita darab 2 lah. So bermaksud sini adalah 2, sini adalah 4. So then baru kita ambil jawapan kita 1002. So jawapan dia adalah 1002 asas 4. Untuk jawapan di bahagian A ni. Boleh tak? Faham tak ni? Kurang faham cikgu. Tak apalah, nanti tengok video lagi sekali. Okey, yang bahagian membahagi ke awak kurang faham ni? Yang pecah-pecahan tu tak faham. Oh, okey, yang pecahan-pecahan ni. Okey, tak apa. Kita tengok yang soalan bawah ni. Hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Tentukan bilangan murid. Hitung jumlah murid. Oh, okey. Tadi maksudnya kita menjawab ini adalah menjawab pada soalan B kat sini. Kita hitung jumlah murid yang hadir. So yang dekat atas ni sepatutnya kita tukar satu. Betul tak? Tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Bermaksudnya kita kena tukar dulu 50 dan 80 ni kepada asas 4. So tak apalah, kita cuba buat pembahagian kat sini. Okey. Yang kita jawab ni tadi adalah soalan nombor 2 B bukan A. So daripada sini tadi, okey, kita ada 50 dan 80. So kita cuba buat. Kita ada 50 asas 10 dan juga 80 asas 10. Okey, cikgu ajarlah tekan kalkulator. Okay. So sekarang ni 50 asas 10 kita nak tukar ke asas 4. So teknik yang kita guna mestilah guna teknik K method sebab 10 ke asas lain adalah teknik K method. So sekarang ni 50 ni kita kena bahagi dengan 4 sebab dia tanya asas 4. Kalau dia tanya asas 5, awak akan bahagi dengan 5. So macam mana
kita tekan je 50 per KAB per C 50 per 4 dan kita akan dapat kat sini 10. Okey, awak tak boleh tulis 10 sahaja. So 10 ini bila kita tukarkan ke pecahan nombor bercampur. So 10 kosong per 4. Okey. Sesuatu nombor, kalau kita dapat nombor bulat, kita tukarkan ke bentuk pecahan, dia jadi kosong per 4. 10 kosong per 4 adalah 10 sebenarnya. Okey? Kalau kosong bagi 4 kan kosong je. Okey? And then nak buat apa? Langkah seterusnya, sebab baki kita 10 di sini. So, Cikgu, 50 per 4 bukan dapat 12. 1 per 2 apa? oh ya. Saya rasa Sekejap. cikgu buat dengan 5 tu, per 5. Bukan rasa, memang ya. Aduhai. Mulut kata lain. Nampak? Tulis lain. Sorry. Okay, thank you Kira. Right. Tak apa. So, silap ni pun cikgu tulis 50 per 5. Sepatutnya 50 per 4. So, bila tekan sama dengan, kita dapat 12, 1 per 2. Okay, 12, 1 per 2. Okay, apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya ialah 12 kat depan ni. Okay, kita tekan AC. 12 pula 3 kosong per 4. Yes, jadi kita bagi dengan 4, awak dapat 3 kan? So, 3 kosong per 4 lah. Okay, sebab kita dapat 3. Seterusnya 3 pula kita perkan dengan 4. 3 per 4. Bila awak tekan sama dengan, dia akan dapat 3 per 4 juga. So, 3 per 4 juga di sini. Okay, sebelum kita ambil jawapan yang atas, dia punya pengangka, kita kena pastikan penyebut sama. Untuk penyebut sama yang ini tak sama, so kita kena darab 2 untuk jadikan dia 4. Atas pun darab 2. So yang ni akan jadi 2 per, sini 2, sini 4. So untuk ambil jawapan, kita kena ambil pengangka ni kena ambil yang terkini lah, tak boleh ambil 2. Sebab kalau ambil 2, jawapan awak tak boleh ambil 1. 1 salah lah, kena ambil 2. So dekat sini apabila 50 asas 10 ditukar ke asas 4, kita dapat 302. Yang ni dalam asas 4. Boleh tak? So yang ni pun sama. Awak 50 cuba tukar Sat, tekan kalkulator, dapat berapa? 80 asas 10 nak tukar ke asas 4. So awak akan tekan kalkulator. 80 bahagi 4, bagi tahu cikgu berapa? 20 kosong per 4. Okay, 20 kosong per 4. Then 20 bahagi 4 lagi? 5 kosong per 4. 5 kosong per 4. Okay, then 5 bahagi 4? 1 per 4. 1 per 4. And then 1 bahagi 4? 1 per 4 lah. Per 4. Alright. So ini 4 tak ada masalah. So kita boleh ambil jawapan dia. So yang ni kita akan ambil 1, 1, 0, 0. Ini asas 4. Okey tak? Okey. So di sini bila yang ni tukar asas 4, yang ni pun baru tukar ke asas 4, barulah kita boleh buat soalan B. Macam tadi kita buat kat sini, jawapan kita ni adalah berdasarkan kita tambah asas 10. So memang akan berbeza lah jawapan dia. Boleh faham tak kat situ? Dia berbeza sebab yang ni kita asas 10 yang kita tambahkan. Yang ni kita asingkan dulu, baru kita tambah sahaja asas 4. So baru soalan B kita tak boleh jugalah ambil yang atas tu tadi. So kita dapat jawapan kita adalah 1, 1, 1, 0, 0 asas 4. Kita kena tambah dengan 3, 0, 2 asas 4. So di sini kita tambah macam biasa. So tambah dapat apa? 2, 2, 0, 0. 4 tak boleh. 4 tak boleh, so kita kena buat 4 tolak 4. Sebab apa 4 tolak 4? Sebab 4 di sini asas 4. So 4 tolak 4 kosong.
So kita letak kosong kat sini sebab kita lakukan satu proses di luar. Di sini ada satu proses, kita perlu tambah satu pada nombor di sebelah kiri. Jadi 2. Jadi 2. So jawapan kita adalah untuk B 2002 asas 4. So cikgu rasa dah habis masa pun. Setakat ni dulu cikgu buat, nanti cikgu akan upload video yang kita buat hari ni, rakaman untuk hari ni. Homework cikgu akan bagi dalam grup. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih semua 8 orang yang join ni. Hai Ikwan. Cik, nanti tengok video cikgu. Tuah betul. Baru bangun tidur ah.